Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera, bersua lagi dalam membongkar kisah sejarah. Dan kisah kali ini ialah Empire Kerajaan Champa Vietnam episode ketiga. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan kisah menarik ini dalam sejarah bangsa kita. Menurut Hoang Van Chi, 1964, kebudayaan China ini, walaupun dilihat berguna untuk rakyat Vietnam, namun sebenarnya telah menghalang segala bentuk kreativiti dan pemikiran bebas. Namun pandangan yang dikemukakan oleh Hoang Van Chi telah ditolak oleh Woodside 1971. Menurut Woodside, pemerintah Vietnam sebenarnya agak bebas dalam membuat pelbagai keputusan dan pengaruh China. Menurutnya lagi, tidak mampu untuk menyekat daya usaha dan pemikiran masyarakat Vietnam. Kenyataan oleh Woodside disokong oleh Mar, 1972. Menurut Mar, pemimpin Vietnam sebenarnya menghadapi dilema untuk menerima kemajuan Eropa. Dan bagaimana ia boleh disesuaikan dengan suasana di Vietnam. Pemerintah Vietnam bimbang jika kemajuan Eropa ini boleh menggugat kestabilan dalam negara. Karena pemikiran masyarakat Eropa dan Vietnam adalah berbeza. Vietnam pernah menghantar cendekiawan ke Eropa seperti Nguyen Trong Tu. Namun pemikiran Trong Tu membahayakan politik Vietnam. Dalam sejarah awal Vietnam, pengaruh China ke atas Vietnam semakin kuat. Selepas China mampu menahan serangan kerajaan Melayu Champa yang berasal dari selatan Vietnam pada tahun 676 Masehi. Tetapi apabila pengaruhnya semakin merosot semasa dinasti Tang, China telah gagal untuk mempertahankan Vietnam dari serangan orang-orang Champa. Champa telah berjaya menakluk Vietnam di kawasan pesisir pantai antara Col des Nueges dengan Porte de Anam. Pada tahun 939 Masehi 968 Masehi, dinasti Enciao telah ditubuhkan. Setelah orang Anam berjaya menamatkan penguasa China ke atas Vietnam akibat kelemahan dinasti Tang. Walaupun dinasti Enciao telah ditubuhkan, tetapi akibat tidak mendapat pengtirafan daripada China, menyebabkan pembesar tempatan tidak mengendahkan penguasa pusat. Selepas dinasti Enciao jatuh, dinasti Dinh telah diasaskan, tetapi hanya mempunyai jangka waktu pemerintahan yang singkat sahaja, sekitar 9 tahun sahaja, yaitu dari tahun 968 Masehi 679 Masehi. Walaupun Champa sebuah kerajaan yang kuat, namun ia diserang oleh Vietnam buat pertama kalinya. Semasa di bawah pemerintahan dinasti Le, 979 Masehi 1009 Masehi, pada tahun 982 Masehi, Raja dinasti Le yaitu Le Hoan telah menyerang Champa dan membunuh rajanya serta memusnahkan Bandar Indrapura yang merupakan ibu kota kepada Champa. Serangan ke atas Champa telah menyebabkan kematian Raja Champa serta 60.000 tentera Champa dan 60.000 lagi telah ditawan dan dijadikan hamba. Setelah tewasnya Indrapura, akhirnya Champa membina kota jauh terkeselatan bagi mengelakkan serangan orang Vietnam. Selepas dinasti Le, Vietnam diperintah pula oleh kerajaan dinasti Li tahun 1009 sampai tahun 1225. Pada dinasti Li ini, wilayah Anam yang berada di bawah kerajaan Champa telah ditakluk dan rajanya turut dibunuh. Kejatuhan Vijaya menurut setengah tokoh sejarah sebagai tanda kejatuhan bagi kerajaan Champa, Vijaya telah dihancurkan oleh Dai Viet dengan kekuatan seramai 250.000 orang tentera, yang telah menyebabkan lebih kurang 90.000 orang Cham terbunuh dan selebihnya di bawah kedai Viet untuk dijadikan hamba. Selepas dinasti Li, Vietnam diperintah pula oleh dinasti Tran.
dari tahun 1225 hingga tahun 1400. Semasa dinasti Tran ini, perjanjian damai telah disepakati antara Annam dan juga Champa. Ini berlaku akibat perperangan antara wilayah Vietnam dan juga Mongol. Bagi menghadapi tantangan ini, Annam telah berpakat dengan Champa sehinggakan ketiga-tiga serangan Mongol ke atas Hanoi berjaya dipatahkan. Raja Champa telah dikahwinkan dengan puteri Annam bagi menunjukkan tanda persahabatan. Selepas kemangkatan Raja Jaya Sinhavarman, orang Champa mula bangkit menentang Annam bagi mendapatkan kembali wilayah kekuasaannya di 3 wilayah yang diambil Annam semasa perjanjian damai. Namun Champa telah tewas dan rajanya telah menjadi orang tebusan. Perperangan antara Dai Viet dan Champa telah berlaku buat pertama kalinya pada tahun 982 Masehi. Dan ia merupakan kesinambungan pertembungan kebudayaan India yang dibawa oleh Champa dan juga kebudayaan China yang dibawa oleh Dai Viet. Orang Vietnam ini membawa slogan Nam Tien, yaitu kemarahan orang Viet ke selatan. Perperangan ini telah menyebabkan kemarahan China yang pada masa itu berada di bawah Maharaja Cheng Hua dari dinasti Ming. Champa sebenarnya adalah rakan sekutu kepada China terutamanya dalam bab politik. Tidak lama kemudian sekitar tahun 1326 Masehi, orang Champa telah mendesak China supaya memberikan semula kekuasaannya. Di bawah pemimpin Cebong Nga sekitar tahun 1360 Masehi 1390 Masehi, Champa telah berjaya menawan Hanoi yang mana selama ini gagal untuk ditakluk oleh tentara Mongol. Cebong Nga telah menjadi jago, di mana beliau telah berjaya menumpaskan Annam dan berjaya mendapatkan kembali wilayahnya yang selama ini berada di bawah kekuasaan Vietnam. Namun penguasaan Champa adalah tidak lama. Selepas 7 tahun kemangkatan Cebong Nga, Dai Viet telah mengisytiharkan perang demi perang ke atas Champa. Orang Annam telah berjaya mendapatkan kembali wilayah mereka, dan kekuasaan orang Champa ke atas negaranya sendiri semakin lemah. Bukan sahaja Champa, tetapi secara agresif Dai Viet menyerang negara lain. Seperti secara agresif seperti Kamboja untuk menguasai jalan laut. Penaklukan yang dilakukan oleh Dai Viet ini memaksa pentadbiran ala Dai Viet diguna pakai di kawasan jajahannya. Antara proses yang mempercepatkan proses penaklukan ini adalah akibat perpecahan antara keluarga Trin dan keluarga Nguyen. Semasa dinasti Tran, telah berlaku satu rampasan kuasa yang menyebabkan China mula masuk campur tangan ke atas urusan masyarakat Vietnam. Rampasan kuasa berlaku sekitar tahun 1400 Masehi oleh Jenderal Lac Col Lee. Disebabkan rampasan kuasa ini, maka pengikut setia dinasti Tran telah bertindak meminta bantuan China, yang pada masa itu berada di bawah Maharaja Yongle dari dinasti Ming. Atas permintaan ini, maka Maharaja Yongle telah menghantar tentara ke Vietnam dan telah berjaya menakluk Hanoi. Oleh kerana Hanoi telah berada di bawah China, maka rakyat China telah masuk ke Annam secara beramai-ramai dan memaksa masyarakat Vietnam menerima adat resam dan budaya mereka. Pemaksaan yang dilakukan ini telah menyebabkan masyarakat Vietnam secara pribadinya tidak berpuas hati dan telah melakukan pemberontakan terhadap China. Seorang pembesar kawasan Tan Hoa yang bernama Le Loi telah melakukan perang gerila terhadap China pada tahun 1418 Masehi. Selepas beberapa kali perperangan dengan China, Le Loi telah melakukan perang gerila terhadap China pada tahun 1418 Masehi. Selepas beberapa kali perperangan dengan China, Le Loi telah mengisytiharkan dirinya sebagai Raja Annam.
Leloy telah berjaya mendapatkan kembali Hanoi pada tahun 1428 Masehi. Selepas perperangan tersebut, Leloy telah bertindak bijak dengan menghantar utusan ke China sebagai tanda kepatuhan dan taat setia kepada kerajaan China. Akhirnya China telah bertindak memberikan peristiwa lalu dan telah mengiktiraf Vietnam berada di bawah kekuasaan Leloy. Tindakan ini mungkin akibat kekalahan yang sering berlaku di pihak kerajaan China. Ini boleh dibuktikan semasa zaman Maharaja Cheng Hua, walaupun dinasti Ming merupakan sekutu bagi kerajaan Champa. China hanya menolong Champa dari segi diplomatik sahaja, bukannya melalui ketenteraan, dan ini turut disokong oleh Ben Kiernan. Menurutnya, sepanjang tahun 1360 Masehi hingga 1390 Masehi Champa sering menyerang Dai Viet dan meminta bantuan China, tetapi dinasti Ming sering menolak untuk campur tangan dalam urusan Dai Viet. Tetapi pada tahun 1406 Masehi, dinasti Ming telah menghantar satu angkatan perang yang besar ke Vietnam. Dalam tempoh setahun sahaja Vietnam telah jatuh kembali ke bawah kekuasaan China. Pada zaman Leloy ini juga, Dai Viet telah bebas dari pengaruh China. Sekitar tahun 1679 Masehi, sekumpulan besar jong atau kapal yang membawa 3.000 pelarian dinasti Ming mendarat di Tourane. Mereka ialah tentera dinasti Ming yang telah kalah dalam perperangan yang diketuai oleh Panglima Yang Dancen. Kedua panglima ini meminta bantuan Vietnam ini untuk menetap di sana dan memajukan sektor pertanian. Kemerdekaan negeri yang dikecapi Vietnam, hasil pengiktirafan dinasti Ming, adalah berkekalan. Namun dalam usaha membebaskan diri dari kekuasaan China, mereka terpaksa menerima adat budaya China yang telah lama berakar umbi dalam masyarakat Vietnam. Dinasti Le kedua dikatakan dinasti yang kukuh bagi Vietnam karena adanya Raja Leloy dan juga Le Tanton. Le Denton telah memperkemaskan dan memperkuatkan sistem pentadbiran seperti membahagikan wilayah Vietnam kepada 13 wilayah. Supaya mudah untuk dilakukan pemantauan dan juga pengawasan terhadap aktiviti pembesar daerah. Selepas kemangkatan Le Senton, negara Vietnam kembali menjadi lemah dan terdedah kepada serangan dan penaklukan negara lain seperti China dan Champa. Namun selepas kejatuhan dinasti Ming, ramai orang China berhijrah ke Dai Viet karena tidak sanggup berada di bawah pemerintahan Puak Manchuria. Mereka meminta suaka politik dari Vietnam dan membantu Vietnam dalam perang menentang Kamboja dan Cham. Sekitar tahun 1770 Masehi, banyak berlaku perang saudara yang melibatkan golongan Tai San dan juga golongan Nguyen. Menariknya, mereka dari Puak Viet ini menggunakan orang Cham untuk merealisasikan impian imperialis mereka. Panduranga yang merupakan ibu negara Champa hampir hancur akibat perebutan kuasa ini. Penduduk Cham yang tidak menyokong kedua belah pihak ini akan lari ke kawasan gunung yang tinggi bagi menyelamatkan diri. Tentera Viet secara dasarnya tidak menawan kawasan pergunungan ini karena takut kepada hantu Montagnard yang mereka anggap sebagai keji dan jijik. Selain itu, mereka tidak menawan gunung karena bimbangkan wabak malaria yang mudah berlaku pada aras ketinggian 600 meter ke atas. Selepas beberapa ketika berlaku perang saudara, kemenangan menjadi milik keluarga Nguyen. Nguyen An telah mengistiharkan dirinya sebagai Maharaja Viet. Bagi memudahkan pentadbirannya, beliau mendapatkan pengiktirafan daripada China. Maharaja Nguyen An menggelarkan dirinya sebagai Gia Long dan negaranya diberi gelaran sebagai Vietnam oleh China sekitar tahun 1804.
Gialong telah bertindak mengembalikan semula Champa di bawah pentadbiran Po Sau Nun Ken. Juga dibenarkan untuk menubuhkan angkatan tentara sendiri. Selepas kejatuhan dan kelemahan China, Vietnam tidaklah bebas sepenuhnya. Ini karena semasa Maharaja Gialong lagi telah berlaku campur tangan Portugis ke atas kedaulatan Vietnam. Ini bermakna sejak zaman dinasti Qin, tetapi yang dominannya adalah dinasti Han. Vietnam tidak pernah mengalami satu fase keamanan yang panjang. Sepanjang sebelum Masehi lagi, Vietnam sering menghadapi ancaman China, Champa, Kamboja sehinggalah kepada ancaman Perancis. Kemerdekaan sebenar yang dicapai oleh Vietnam hanya berlaku selepas bebas dari pengaruh Perancis. Dan juga selepas Perang Amerika-Vietnam. Ini juga bermakna Vietnam adalah negara yang paling lama terjajah dan Vietnam juga boleh dikira sebagai negara baru.